Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa surau masjid dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita teruskan lagi kita punya pengajian dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk dalam satu tajuk, iaitu berkaitan dengan yang dinamakan li'an. Li'an ni ialah sumpah laknat. Sumpah laknat daripada suami kepada isteri, lepas tu isteri pun balas balik, kan, sumpah laknat. Contohnya, saya ringkas bagi nampak dulu, nanti saya huraikan. Contohnya, seorang suami dia menuduh isteri dia berzina hingga mengandung, kemudian dia menafikan kandungan tu. Jadi dia kena bersumpah. Dia kena bersumpah 4 kali. Contohnya macam wallahi wa billahi wa tallahi, anak yang isteri aku kandung itu bukan zuriat aku, dia telah berzina. Contoh macam itu 4 kali. Dan kali kelimanya ulang sekali lagi, wallahi wa billahi wa tallahi, sekiranya aku berdusta, isteri aku benar, laknat Allah akan timpa diri aku. 4 kali sumpah yang tuduh isteri itu mewakili 4 orang saksi. Sebab dia tuduh isteri dia tapi tak ada saksi. Dia kalau tuduh orang zina ni kurang-kurang kena ada 4 saksi. Jadi dia, lepas tu isteri pun nanti akan buat pula sumpah macam tu untuk menafi. 4 kali dia menafikan. Dia kata wallahi wa billahi wa tallahi, anak yang saya kandung ini adalah zuriat suami saya tidak berzina, dia nafikan. Kali kelima pula, kalau dia dusta, dia laknat Allah akan timpa diri dia. Itu nanti kita boleh hurai. Sudah nampak gambaran, nanti bila saya cerita tu insya-Allah tuan-tuan boleh nampak. Pengertian li'an ialah kata terbitan daripada la'ana. Dari segi bahasa bermaksud buang ataupun menjauhkan daripada kebaikan. Asal perkataan dia bahasa Arab la'ana, iaitu kita jauhkan atau kita buang. Itu dari segi bahasa. Ada pendapat yang mengatakan iaitu mereka ini jauh daripada laknat, daripada rahmat Allah. Bila dah kena laknat, maknanya rahmat tak ada lah. Kan? Mereka ni jauh daripada rahmat Allah SWT, dan juga jauh daripada makhluk ni. Makhluk pun turut tumpang. Dia kalau dah kena laknat dengan Allah, bukan setakat Allah, para malaikat dan seluruh makhluk turut melaknat. Itu bahaya tu. Kan? Kalau takat member kata kau ni lahanat ni orang, lantaklah. Itu berapa puluh kali pun dia tak ada kesan. Tapi kalau sekali laknat Allah turun, habis. Seluruh makhluk Allah pun turut melaknat. Ya. Contohnya la'anahullah, maksud dia kalau dalam Al-Quran la'anahullah maksud dia Allah menjauhkan diri daripada dia, membuang dia jauh-jauh, tak terima dah. Ia dinamakan li'an kerana suami isteri menjauhkan diri antara satu sama lain. Jadi perkataan inilah dijadikan dari li'an, iaitu kerana suami dan isteri dia masing-masing dah menjauhkan diri. Ialah suami tuduh isteri berzina,
Isteri pula macam mana nak terima, mesti dia orang duduk jauh kan. Jadi kerana suami isteri itu dia memang akan menjauhkan diri antara satu sama lain, ya. Sementara dari segi syarak, itu dari segi bahasa tadi, ya. Dari segi hukum syaraknya ialah li'an bermaksud perkataan-perkataan yang dijadikan hujah oleh suami yang terpaksa menuduh isterinya kerana mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suaminya. Ya, itu. So, dia kata tadi, suami itu tuduh isteri itu berzina dan anak itu dinafikan kerana telah menimbulkan aib pada dia. Terdapat juga beberapa pengertian li'an, antaranya ialah, ya, dia ada pendapat ulama lain, ya, penyaksian 4 kali. Li'an ni apa dia? Penyaksian 4 kali yang diperkuatkan dengan sumpah dan disertakan dengan penyaksian suami dengan laknat serta penyaksian isteri dengan kemurkaan. Ini pendapat Al-Tamashtashī. Ada yang pendapat kedua, ulama mengatakan ucapan yang tertentu dijadikan hujah ketika perlu untuk menuduh sesiapa yang mengotori tilamnya dan membawa kepada aib atau naif yang naif anak. Ini pendapat Al-Ansari, ya. Ada pendapat lain pula dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Mazhab Maliki mentarifkan li'an dengan suami yang Islam lagi mukallaf bersumpah yang isterinya berzina atau menafikan kandungannya. Ya, itu ada takrifan daripada ulama. Semuanya berkisar dengan sumpah daripada suami dan laknat. Tu perkataan tertentu ini dinamakan li'an, kerana ia mengandungi perkataan al-la'nu. Al-la'nu, begitu juga kerana suami isteri yang berli'an akan berjauhan antara satu sama lain. So itu namanya li'an. Asal dia al-la'nu, iaitu jauhan. Jadi mereka yang melakukan li'an ni akan dijauhkan. Di akhir ayat, di akhir nanti hukum dia, apabila seorang suami telah meli'an isteri dia, mereka ini dipisahkan selama-lamanya, tak boleh kahwin. Sampai bila-bila tak boleh kahwin, tak boleh rujuk dah. Apa dah. Kalau orang lain, kalau talak 3 tu dia boleh lagi kan, kahwin dengan suami baru, mati suami baru, dia ambil balik. Tapi li'an ni sampai bila-bila tak boleh. Ya, berat ni hukum li'an ni. Hikmah pensyariatan li'an. Hukum li'an berbeza dengan hukum qazaf, ya. Dalam hukum qazaf, orang yang menuduh akan dikenakan hukuman, manakala orang yang dituduh bebas dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Beza qazaf, ya. Qazaf apabila seorang, qazaf tu apabila seorang yang tuduh orang lain melakukan zina. Jadi orang yang tuduh tu kena. Ya, orang yang tuduh tu kena. Dalam li'an ni, suami tuduh isteri tu berzina, tetapi dia tak kena apa-apa. Itu dia ulangkan 4 kali tadi, sumpah tadi tu sebagai perakuan dia, menggantikan 4 orang saksi tadi tu, ya. Dalam hal ini, ya, persoalannya apakah hikmah perbezaan ni? Apa hikmah perbezaannya? Dan mengapakah hukum qazaf tidak dikenakan kepada suami yang menuduh isterinya berzina? Kalau orang lain akan dituduh qazaf, maka orang yang menuduh itu akan dikenakan had, iaitu hukuman hudud pada dia. Dalam hal ini, orang lain selain dari suami tiada kepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, sama ada tuduhannya betul ataupun dusta.
Hal ini adalah kerana ajaran Islam menghendaki seseorang itu menutup aib orang lain yang diketahuinya. Memadailah orang itu dan nasihati secara tertutup dan jauh daripada pandangan orang lain. Berbeza dengan hal suami, ya, dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isterinya. Hal sedemikian kerana perbuatan keji isteri mencemarkan kehidupan rumah tangga dan memberi malu kepadanya, bahkan merupakan sebab syar'i untuk memberinya hak untuk berpisah daripada isterinya. Itu beza dia, ya. Kalau menuduh orang tu, suami ni dia tak ada kepentingan pun nak tuduh isteri dia berzina, macam orang lain tuduh orang zina lah, berliwat lah, apa semua kan. Suami ni sebab isteri tu ada bersama dia, tapi bila dia dapat tahu tu, bila dia mengetahui tu, maka dia ada hak, sebab dah tahu dah hakikat sebenar perangai isteri dia ni. Rupanya dalam diam-diam aku pergi kerja, dibawa kan benda ni. Jadi suami dapat tahu, jadi dah mencemar kehidupan rumah tangga dia. Tak ada saksi, memang isteri, tapi pengakuan pada dapat tangkap lah orang, dia dapat tahu sekarang ni CCTV ada apa semua kan. Boleh tahu kan. Jadi suami dia ada hak untuk buat li'an tadi tu, ya. Sehubungan itu, jika suami berpisah daripada isteri, sudah pasti suami akan teraniaya lagi kerana dia perlu memberi mas kahwin sepenuhnya. Kan? Kalau bercerai cara biasa, suami kena bayar mut'ah, kena bayar mas kahwin, mut'ah lah, ganti mas kahwin balik pada perceraian tu. Tapi sedangkan isteri tersebut sebenarnya tak berhak dapat apa-apa, kerana perbuatan jahat itu, perbuatan zina tu, merosakkan rumah tangga tu berlaku pada dia, daripada dia. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan hukum khas yang menjamin suami isteri untuk terus mendapat perlindungan, keadilan, dan tiada siapa pun di antara mereka yang menjadi mangsa penganiayaan. Jadi kalau inilah satu-satu caranya, ini hal rumah tangga, orang lain tak payah kacau, biar suami dengan isteri, kan. Tapi benda ni berlaku depan hakim lah, dalam mahkamah. Tapi cukup suami dengan isteri. Suami boleh dengan isteri tu je, dia orang yang tahu kehidupan dia orang lain tak tahu, kan. Kadang-kadang bila ada peguam ni, dia tokok tambah, dia punya ajinomoto dia banyak lebih ni. Kan. Jadi hukum yang dimaksudkan itu adalah hukum li'an. Oleh itu dapatlah difahami bahawa hikmah tuduhan berzina yang dilemparkan oleh suami terhadap isterinya, jika tuduhan itu dilakukan menurut syariat Islam, ialah suami tidak dikenakan hudud. Kalau tuduh zina ni kena qazaf rotan, kena sebat 80 rotan kan. Nuduh orang zina ni berat. Ya. Tapi sebagian dalam bab ni suami tak. Suami dia kena bersumpah 4 kali tuduh isteri dia, sekali sumpah untuk anak dia. Isteri pun macam tu juga, 4 kali sumpah menafikan, sekali sumpah untuk laknat diri dia sendiri. Hal ini adalah kerana dari satu segi, orang yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebabkan tuduhan dustanya, manakala dari sudut lain disebabkan dia tidak mengambil berat untuk menutup aib orang Islam. Orang lain yang kalau buat tuduhan zina tu, dia kena hudud sebab dia berdusta, tuduh tanpa bukti, jadi dia kena denda, kan. Dan sudut lain pula, dia buka aib orang, dia, kan. Jadi bila benda tak betul, dia dah canang satu kampung ni, tengok tak betul, mana kita nak letak muka kita, kan. Adapun suami, berbeza dengan suami, ya. Suami sudah tentu tidak akan menuduh isterinya secara berbohong, sebab suami tahu, kan. Kerana perbuatan tersebut hanya akan memalukan diri sendiri.
Ada ke suami pergi canang kat orang, isteri aku berzina padahal dia bohong? Tak ada. Sebab itu untuk menjaga kerahsiaan kemuliaan suami isteri itu, ya. Kerana benda tu kalau dia kata isteri aku dah berzina, aku berzina, cerita kat satu kampung, dia malu balik. Dia yang malu balik, ya. Kerana merosakkan imej dia sendiri. Jadi justru jadi suami tadi boleh mendedahkan perbuatan keji isterinya kerana ia memalukan, menjatuhkan maruah dan menjejaskan pandangan baik orang lain terhadapnya dengan cara li'an. Dengan cara li'an ni, bukan dengan cara qazaf, nak cerita satu kampung beritahu sampai kita terfitnah, bukan, ya. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina akan dikenakan hukuman qazaf, melainkan setelah dia membuktikan dengan 4 saksi termasuk dirinya sendiri. Itu hukum am bagi asalnya, ya. Ini merupakan hukum am bagi qazaf berdasarkan hadis. Sesiapa saja termasuk suami ke, kalau menuduh isterinya berzina, dia kena buktikan dengan 4 orang saksi. Dia akan kena. Hal ini merupakan hukum am bagi qazaf, ya. Hal ini berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hilal bin Umayyah tatkala Hilal mengadu kepada baginda dan menuduh isterinya berzina. Hadis yang berbunyi al-bayyinata aw haddun fi zuhrika faqala Hilalun wallazi ba'assaka bil haqqi nabiyyan inni la sadiqun wala yunzilanna Allahu fi amri ma yubarri'u zahri minal hadd. Maksud dia, Rasulullah tanya pada Hilal, kemukakan bukti. Kalau kamu tuduh isteri kamu tu berzina, kemukakan bukti atau engkau dikenakan hukuman. Hukuman tadi, had tadilah, had hudud tadi ni, dia tu sebatan. Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku adalah orang yang benar. Inni la sadiqun, aku orang yang benar, kan? Pasti Allah akan menurunkan ayat yang akan melepaskan aku daripada hukuman hudud. Jadi bermula pada inilah, ya. Selepas pada ini maka ada hukum, ya, apabila berlakunya. Sebab kalau suami tuduh, Nabi kata tadi, kalau kamu tuduh tanpa sebab ni, kamu kena had nanti, kamu kena qazaf, hukuman qazaf juga nanti. Jadi Hilal berdoa, dia kata mudah-mudahan Allah akan turunkan ayat untuk melepaskan aku daripada hukuman hudud ini, ya. Jadi tuduhan berzina terhadap isteri ini boleh dilakukan sama ada suami mengetahui isterinya berzina atau kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Itu sama ada dia tahu, memang tahu dah depan mata dia ke apa ke, ataupun dengar cerita daripada yang sumber sahih memang isterinya berzina. Contoh, perbuatan zina isteri itu telah jelas di kalangan orang ramai. Orang kampung cerita, ini bini dia ni memang orang apa, orang ngangkut je dia. Jadi dia pun dah tahu, kan, cerita tu dah viral dah satu kampung, kan. Jadi hukuman harus menuduh isteri berzina ini sekiranya tiada anak yang dilahirkan, ya. Harus menuduh isteri itu berzina sekiranya tiada anak dilahirkan. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Hal demikian ini kerana jika tidak dinafikan, maka seolah-olah suami mengaku anak itu daripada keturunan dia. Suami tu tahu dah itu bukan zuriat dia tu, dia kena nafikan. Di situlah berlakunya qazaf ni, li'an tadi ni. 4 kali suami kata
zuriat yang isteri aku kandung bukan zuriat aku, isteri aku telah berzina. Diulang 4 kali, diulang. Kali kelima tu ulang pula untuk diri dia. Kalau sekiranya aku berdusta, isteri aku benar, laknat Allah akan timpa diri aku. Itu. Maka dari situlah dia tak kena qazaf tadi. Perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunannya sebagai keturunan sendiri adalah haram, kan? Dah tahu dah yang isteri tu kandung tu bukan zuriat kita, tapi kita terima juga, jadikan zuriat kita juga. Haram perbuatan tu, ya, tak boleh. Sebab itu kalau bab ni banyak berkaitan dengan kalau tak sah taraf lah, tak sah taraf. Yang mana kalau yang tak sah taraf tu masih lagi kadang-kadang ibu bapa yang ada anak tak sah taraf ni, dia letak berbinkan nama dia. Berbinkan nama dia, kan? Berbintikan nama dia. Masalah akan timbul waktu anak-anak tu nak kahwin nanti, kan? Selalunya macam tu lah, ya? Sehingga kan pernah ada kes yang ayah yang tak sah taraf tadi yang nikahkan anak tu. Mereka dah kahwin, memang kahwin memang kahwin dengan orang sama, tetapi telah berlaku persetubuhan sebelum nikah, dan si isteri dah mengandung sebulan, kemudian baru mereka akad nikah. Jadi anak tu adalah anak apa? Luar nikah. Lahir anak tu dibinkan dengan suami. Nak tutup aib, waktu nikah si suami itu nikahkan anak dia. Allahu Akbar. Tapi nampak hikmah Allah, 2 tahun anak tu kahwin, tak ada zuriat, rumah tangganya panas, bercerai. Tentu si anak tu nak kahwin kali kedua, baru pakai wali hakim. Allah nak jaga juga zuriat, betul tak? Kan kalau dia kahwin yang pertama yang tak sah tu, berapa tahun? Contohlah kata 2 tahun dia kahwin, 2 tahun dia berzina dengan suaminya, perkahwinan tu tak sah. Sebab bapak yang nikah kan, bila dah cerai tu, barulah bapak tu cerita sebenarnya. Kan? Benda berlaku depan mata saya. Ini pengalaman dah berlaku depan saya, dan saya yang nikahkan budak tu kali, yang gunakan wali hakim saya sendiri yang nikahkan. Okey. Perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunan sebagai keturunannya adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunannya sendiri. Kan kita ada keturunan betul, kita nafikan keturunan kita. Kan tak ngakulah anak zuriat sini, kita kata itu anak orang, anak pungut kata. Padahal anak angkat kita kata zuriat kita. Itu haram tu, ya. Persoalannya, bagaimanakah untuk mengetahui status anak tersebut? Caranya adalah dengan dia tidak menyetubuhi isterinya, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung, atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum, iaitu 4 tahun selepas persetubuhan. Dalam hal ini nyata anak itu bukan daripada benih suami, oleh itu suami wajib menafikan supaya anak itu tidak dinasabkan kepadanya, kan? Jadi pak turut, contoh, jadi pak turut, kan? Kawan tu dah mengandung, kita dipaksa kahwin dengan dia. Kan? Lepas tu nanti lahir anak tu buh bin nama kita. Jangan. Jangan sekali-sekali, ya. Jangan sekali-kali.
Ataupun lepas kita kahwin 6 bulan tu beranak kalau tak cukup bulan tak apa, doktor sahkan cukup 9 bulan. Kan, itu masalah. Itu masalah kan. Sebab itu ada satu kes doktor cerita, saya jadi saksi ustaz, dia kata budak ni lahir memang 7 bulan tapi bukan premature, bukan tak cukup bulan, cukup 9 bulan. Yang tapi keluarga kata oh nak tutup aib. Tak ada, dia sebagai doktor dia kena approve betul-betul anak ni sempurna, cukup bulan. Kalau dia menafikan fakta, dia tanggung dosa juga. Tak? Sebab apa? Kalau kata tu lah, tiba-tiba nanti kahwin budak tu, bapak dia kata dah status anak sendiri, bapak dia kahwin, asal punca siapa punya laporan palsu? Doktor ni kena sampai bila-bila. Tu saya cakap ke doktor tu, doktor kena beritahu, doktor kena beritahu. Sebabnya nanti budak ni kalau nak nikah kena pakai wali hakim, tak boleh bapak dia nikahkan. Sebab ni mengandung lahir 7 bulan tapi mengikut medical punya memang sempurna 9 bulan. Kan? Tak boleh kata budak tu terlahir awal ke, tak ada, memang cukup. Maknanya dia kahwin, orang tu kahwin, budak tu dah sebulan lebih lah kan. Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat ya. Okey, bila berlaku hal itu, maka wajib bagi suami untuk melakukan li'an, menafikan supaya anak itu tidak dinasabkan kepada diri dia. Beratlah kalau nasabkan pada diri, kesan dia tu. Itu yang orang kata kan, habis orang kata apa, kesannya haram 7 keturunan. Ya, memang betul. Kalau kata first sekali bapa yang tak sah taraf ni nikahkan anak perempuan dia, pernikahan tu sah tak? Tak sah kan? Tak sah. Lepas tu anak perempuan tu dengan suami dia lahir anak, sah tak anak tu? Tak sah. Yang suami dia ni pula nanti anak dia nak kahwin, dia nikahkan pula, dah tak sah. Betul-betul tak sah dia. Kan? Jadi bab nasab keturunan ni memang kita jaga sungguh. Terutama kalau kat pejabat agama, tolonglah jangan marah kalau pejabat agama minta surat agama, surat nikah walaupun nikah tahun 60, tahun 50, surat mati mak ayah lama kan, minta. Sebab apa kita nak tentukan? Kalau cakap ayah dah meninggal, mana surat mati ayah, mana surat nikah mak ayah dulu? Sebab abang nak jadi wali, kita nak tengok. Jadi kalau tak ada tu, minta surat beranak abang, minta surat beranak kita, compare. Banyak benda kan, boleh tengok lahir tahun bila, mak ayah nikah bila. Sebab kita nak pastikan keturunan tu biarlah nasab dia yang sah. Ini kadang orang ngamuk, apa lu punya kamu susah nak, bapak saya dah mati nak minta surat nikah mak ayah saya mana ada. Dia marah kita. Betul, saya tanyalah, tak, surat mati dapat selepas ke bumi kan? Okey, masa ke bumi tu surat nikah tanam sekali ke, saya tanya. Geram juga saya kan. Tanam sekali ke? Surat nikah ada. Yang dia merepek-repek marah kita pasal apa? Pasal dia malah nak cari, dia sembuh kita. Saya pun sekali bahasa keluar juga lah kan. Masa ayah meninggal tu tanam sekali dengan surat nikah. Surat nikah ada, jangan risau, ada. Mak pegang, tanya dia kalau mati kita, tolong wariskan kita punya sijil nikah pada anak-anak yang tua tu, bagi. Sebab apa? Penting untuk dia buat faraid, harta pesaka kita lah, apa semua kan. Penting tu sebenarnya. Tiba-tiba kan kita dah meninggal, anak kita perempuan ramai, 4 orang contoh, ada seorang je anak lelaki,
Jadi kita dah suami isteri yang meninggal, jadi sijil nikah tu adalah pada adik-beradik yang pegang. Tiba-tiba ada adik dia yang kecil nak kahwin, si abang ni dah jadi wali. Jadi kita nak tengok bukti wali, betul tak ni mak bapak ni. Ingat tu, jangan dimarah, mengamuk tuan, mengamuk datang mengamuk pasal sijil nikah. Oh, menyusahkan apa semua. Kadang campur lah. Susah sangat ke kalau nak pergi tanya mak tu, pergi cari, tak boleh ke kan, nak mengamuk sini buat apa je. Sebab itu prosedur. Kalau tak cukup memang kita takkan urus. Tolong faham lah yang tu kan. Jadi cara suami melakukan li'an, hukuman li'an ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai cara untuk mengelakkan si suami daripada dikenakan hukuman hudud, kerana menuduh isterinya berzina. Sebab kalau suami tuduh tak kena dah, dia akan kena li'an. Walaupun begitu, bagaimana li'an ini dilaksanakan, ya? Okay. Contoh li'an yang dilakukan, ya, dengan suami berkata di hadapan hakim. Li'an ni tak boleh dekat masjid, dia kena masuk mahkamah dan khalayak ramai, dan sunat ianya berdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang yang soleh di kalangan mereka. Ini dulu kan, sekarang ni prosedur ni buat kat inilah mahkamah. Ia juga hendaklah dilakukan dalam masjid, di tempat tinggi seperti mimbar dan seumpamanya, ya. Suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada golongan yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteri aku bernama Anu si Anu. Okey. Dan anak yang isteri aku ni mengandung ni, jika isteri punya anak zina ataupun sedang mengandung, ya, ia adalah anak zina dan bukan pada zuriat aku. Macam saya kata tadilah, ya, dia nafikan. Jadi suami tadi dia dikendaki mengulang sebanyak 4 kali tuduhan tadi tu, ya. Tuduhan tadi dia ulang 4 kali. Sekiranya isteri bersama-sama, maka suami hendaklah tunjuk dengan tangan. Kalau isteri dia duduk situ, dalam masjid contohnya kan, tadi di atas mimbar, saya menafikan anak ini adalah zuriat saya, isteri saya dia tu memang dah berzina, dia tuduh macam tu, ya? Kemudian kali kelima, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta, hakim akan nasihat, tuduhan kamu ni janganlah berdusta, kerana berdusta dia mengundang kemurkaan Allah SWT, kan. Terlampau besar sangat kemurkaan dia. Jadi yang kelima tu, dia bersumpah, laknat Allah akan menimpa aku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Kan? Tu memang beratlah. Laknat Allah akan menimpa aku sekiranya aku daripada orang-orang yang berdusta. Berat. Kalau itulah yang kena laknat. Bayangkan, laknat Allah ni bukan main-main. Allah dah laknat, semua makhluk laknat. Kita makan nasi tu pun tak reda kita makan dia. Yang kan, jalan atas muka bumi, pokok-pokok semua melaknat kita. Tak aman dunia. Nak pergi mana? Tanam masuk kubur, tanah tu Allah punya. Tanah pun melaknat kita. Na'udzubillah lah, kan. Jadi itu sebagai awal dia, cara berlakunya li'an ini, ya. Dalilnya ialah wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Maksud dia,
dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk dalam kalangan orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk daripada orang-orang yang berdusta. Dalam surah An-Nur ayat 6 dan ayat 7. Ini dalil dia. Sebab itu tadi prosedur dia tadi 4 kali dia tuduh isteri dia, tunjuk kan. Kali kelima hakim nasihat, kalau kamu berdusta laknat Allah. So kali kelima, wal khamisatu al-la'nat anna la'natullahi alaihi, dan kali kelima sungguhnya laknat Allah akan menimpa dirinya in kana minal kazibin, sekiranya dia daripada kalangan orang yang berdusta. Ya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Ya. Panjang bab dia. Nanti macam mana hujah daripada isteri pula kan. Cara isteri pula nak buat kesan dia dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, sila. Tadi ada viral lah dengan akad nikah yang dibuat oleh Mufti Malaysia. Katanya semalam atau ya. Wai golok tu. akad nikah begitu ringkas sekali. Ya. Pengantin lelaki menjawab, saya terima nikahnya dengan tersebut. Ya, okey. So kalau kontroversi macam tu didapatikan sah nikahnya, kenapa negeri-negeri yang lain ni memayahkan dalam segi akad nikah ni, sebut nama dengan itu dengan ini, sampai kadang-kadang jadi mainan pula. Saksi-saksi buatlah sebut sekali lagi. Saya nampak itu satu, mungkin nak bagi mesej kepada Mufti Perlis ni, bagi mesej lah kepada negeri-negeri lain. Jangan payah lah benda macam ni. Itu dah sebenarnya. Apa komen Ustaz? Komen saya kena off record bagus. Dah tamat lah, kena off lah. Sebab dia macam ni, bagi saya bukanlah negeri-negeri lain ini dia menyusahkan, kita tak detail. Jadi memang lafaz tu boleh, sekiranya aku nikahkan kamu dengan nama sini, dengan mas kahwin tersebut, boleh. Lepas tu pengantin jawab, aku terima nikah tersebut dengan mas kahwinnya tersebut. Memang boleh. Jadi kita buat yang tu, panduan kita supaya kita tahu jelas. Okey, jelas nama pengantin, nama perempuan, jelas mas kahwinnya. Kalau tersebut saja tuan, tersebut je mas kahwin dia, tuan tahu apa mas kahwin dia? Tahulah, tersebut tahu tak? Kalau timbul isu selepas daripada itu, tiba-tiba asalnya janji 10,000 mas kahwin, tiba-tiba pihak perempuan dapat 5,000. Kita dengar tersebut, boleh tak kita membantu? Boleh tak kita membantu? Tulis surat orang boleh tukar tuan. Turki macam itu je. Ya, saya tahu di Mesir pun macam tu, qabil tu nikah hal. Yes. Kita bukan rigid, tapi detail itu rasanya lagi puas hati bila dengar. Pasal saya tengok tu, saya tak payah discuss ini lah. Saya bagi saya tadi timbul isu nak tak timbul isu pun dia nak rasa mempemain ke tak. Cumanya kadang-kadang yang jadi saksi tu minta maaf, saya cakap saksi bengap. Tu je. saksi tu tak, saya tahu yang itu menyaksikan. Yang saksi yang tulis tu kadang-kadang kalau kita tanya dia apa syarat saksi pun dia tak tahu. Masalah syarat saksi antara dia melihat, mendengar, memaham bahasa,
Kan? Dia kena tahu. Itu sekurang-kurang basic dia kena tahu. Kadang-kadang dia meralik itu ulang balik lah. Tak ni tambah pula saksi-saksi pula yang tiba-tiba berpegang, jawab kena senapas. Lagi masalah. Yang ni memang saya banyak kali dah saya bertekak. Minta maaf lah, selalunya orang yang tua-tua ni lah. Berhenti tak ada masalah. Dia berhenti tak boleh. Dia yang dikatakan lara tu, putus. Contoh tu, aku terima nikah, tiba-tiba handphone bunyi, aku nikah ni, itu putus. Adapun bersin, aku terima nikah, terus lah. Saya kata saksinya yang tak ada ilmu. Saksinya yang tak ada ilmu, itu masalah dia. Kalau saksi tu faham dia biar. Kena ulang lah Tuan Imam, kena ulang balik sebab tadi tak senapah. Amboi, di situ jelas yang jadi saksi tu jahil. Kan? Pernah kena macam tu, Ustaz? Pernah kena? Pernah kan? Tiba-tiba datang, jawab kena senapas kata kan. Kalau saya kata, kalau bernapas-napas macam mana? Saya sah ke tak? Saya tanya balik ke orang tu. Dah, kerja saya jangan campur, saya kata. Datang menyaksikan je. Banyak kali, orang tua datang, jawab kena senapas. Kalau tak senapas tak sah. Saya kata, itu saya jawab. Kalau bernapas-napas sah ke tak je? Tak ada lah, seloknya senapas, tak ada. Saya kata, tak ada dalam kitab kata mesti kena senapas. Elok ke tak elok, bernapas-napas pun boleh, saya kata. Senyap. Kan? Nak betulkan persepsi. Dan memang dalam kitab ni sendiri sebut. Ada dalam bab nikah. Asalnya kita dah lalui dah bab ni kan. Tuan pun dah dengar kan kuliah. Jadi sebenarnya pemahaman lah bagi saya lafaz. Macam yang mufti perlih hari tu tak ada masalah. Itu sebenarnya lafaz di perlih pun sebenarnya panjang lagi sebenarnya. Itu dia gunakan yang seringkali yang boleh. Kita banyak di pejabat pun kita guna, biasanya kita lebih selesa panggil nama pengantin dan sebut nama pengantin perempuan biar jelas, biar semua orang tahu. Mas kahwin dia pun tu lebih detail, lebih orang kata senang dipahami oleh semua orang. Nanti dengan mas kahwin dia tersebut, orang berapa mulut manusia je kan. Ya. Sebenarnya apa yang syarat sah jawapan? Aku terima nikah dengan mas kahwin tersebut. Boleh? Selesai. Kandungan dia itu saja. Boleh. Yang tambahan tu sunat dia kan. Ya. Jadi kita nak jelaskan lagi lebih kurang author lebih detail. Macam kalau bahasa Arab dia akan jawab qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Kalau dia nak panjang lagi, boleh. Qabiltu nikahaha bi mahrin mazkur, boleh. Jadi rasa puas tak? Aku terima nikahnya. Macam tu je. Jadi, nikah apa? Ya. Jadi sebab tu, kita ulama itu pun fikir. Banyakkan ulama Nusantara ada fikir macam tu. Dia akan detailkan. Biar aku terima nikahnya, nama sini. Dengan mas kahwinnya berapa? RM300 tunai. Jadi jelas. Lagi puas hati kita dengar pun. Wali pun, aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak mana? Anak perempuan ada 4. Anak yang mana? Sebut nama. Jelas. Berapa pula mahar untuk anak kita? RM300 tunai. Hutang. Cerita hutang. Sebab dalam tu dia ada kaitan. Ada mahar dia. Kahwin bimahrin mazkur. Aku terima aku terima nikah dengan mas kahwin tersebut. Okey, right. Tunai ke hutang? Tak, dia kahwin semalam tu tunai ke hutang? Dia tak tahu. Betul tak? Dia tak tahu. Dia ada baik buruk dia. Kan? Masih bagi kebanyakan negara di Malaysia ni memang gunakan detail macam tu satu-satu. Bagi setiap negeri. Boleh kata setiap semua negeri macam tu. Sebab
Tak, lafaz tu sama tuan. Saya rasa di Perlis pun sama. Itu semalam itu memang special dia buat macam tu je untuk memudahkan dia. Sebenarnya di Perlis pun sama juga. Aku terima nikah, sama je lafaznya. Dia jadi dia buat tu nak ceritanya nak cerita kat orang, bukan lafaz yang kena detail satu-satu tu baru sah, lafaz yang ni pun boleh sah. Cuma kalau orang tak ada, orang melihat tanpa ilmu, dia kata, "Oi, macam ni pula." Tak. Sebenarnya lafaz itu nak cerita, guna lafaz ini pun sah. Itu maksud dia. Kalau saya melihat macam tu. Kalau saya melihat macam tu, nak buka mata masyarakat. Kan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.